A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdini wasadini. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki pada kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada malam 13 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan dengan 15 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebab taufik hidayah inayah dan iradah Allah beserta limpahan kasih sayangnya atas takbir dan takdirnya kita dihimpunkan bagi mengimarahkan kuliah maghrib dalam pengajian fiqh darah, haid, nifas dan istihadah bersama yang dihormati Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemah Nur Iman di bawah pimpinan Bonda Hajah Nur Akia binti Haji Mat Piah dan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum saya serahkan kepada Ustazah untuk kita mulakan pengajian malam ini, saya mohon pimpinan bacaan Ummul Quran oleh Al-Fadilah Ustazah yang disegani lalu dimulakan halakan ilmu kita pada malam yang berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadilah Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Ya. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Rahman. Amin amin ya Rabbal alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berjumpa lagi malam ini ya dalam kelas Fardu Ain fiqh darah. Jadi contoh kedua kita baca dulu ya. Seorang wanita melihat darah selepas bersalin selama 2 hari. Kemudian nakok 15 hari. Kemudian darah hitam 20 hari. Kemudian merah 50 hari. Maka 2 hari yang pertama adalah nifas dan nakok adalah suci. Kemudian darah yang datang selepas itu dianggap istiadah ketika haid yang tidak cukup syarat tamyiz, iaitu darah hitam, darah kuat melebihi tempoh sebanyak-banyak haid. Wanita mustadah dalam haid ini sama ada ia mubtadah atau mubtadah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu. Ya. Jadi perempuan ini dia haid nifas dia 2 hari je yang. Sebab dia bersalin, selepas itu dia turun darah 2 hari. Selepas itu dia nakok 15 hari. Maka kalau mengikut hukum, sebelum tempoh maksimum nifas iaitu 60 hari, jika dia nakok straight 15 hari atau lebih, maka selepas itu bertukar menjadi haid. Dan nakok itu kita panggil nakok suci. Kenapa? Kerana dia selepas itu adalah haid. Jadi nakok itu suci. Kerana apa? Kita kena tahu nakok itu suci kalau bulan Ramadan. Katakanlah perempuan ini dia bersalin 1 Ramadan. Jadi datang nifasnya 2 hari. Jadi 1 Ramadan dan 2 Ramadan. Itulah dia tak puasa. Selepas itu dia nakok hari ketiga. Sehingga hari ke-17. Sehingga hari yang ke-17 Ramadan. Jadi berapa hari tu? 15 hari. Jadi kena tahulah perempuan-perempuan ini takut dia tak puasa, takut dia tak solat kalau dia tak belajar.
Kerana yang baru 2 hari beranak yang ya ini yang pentingnya belajar fiqh darah yang. Kalau terjadi kes macam ini, kalau dia nakok 15 hari, dia tak puasa, haram hukumnya. Dia tak semayang, haram hukumnya. Kerana nakok dia kena mandi, ya, mandi sekelarung, iaitu mandi wiladah dan nifas dengan niat saja aku mengangkatkan hadas besar atau saja aku mandi wajib yang difardukan ke atas diriku kerana Allah. Nampak? Yang dia kena puasa. Walaupun dia kata baru nakok, baru hari ketiga. Bila dia dah nakok, dia wajib puasa. Kalau dia nakok kurang 15 hari, contoh 14 hari, maka darah yang keluar balik itu adalah nifas. Maka semua puasa dia selama 14 hari itu tidak valid. Dia kena qada balik. Tetapi ini dalam contoh ini dia kata dia ngam-ngam nakok 15 hari. Maka 15 hari itu dipanggil nakok suci kerana nifas telah tiada. Nifas itu telah bertukar dengan haid. Jadi kalau mengikut hukum, maka hari yang ke-16 nakok itu haid. Jadi dia kena puasa tak? Tak. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu dia nak sampai 20 hari ni. Faham ya? Jadi dia tak puasa selama 15 hari. Dia tak puasa. Tiba-tiba over. Masuk 16. Bila masuk 16, mengikut hukum dia wajib mandi. Dia tak boleh lagi tak mandi sebab bukan nifas. Kalau nifas, cuba tengok kalau tak belajar. 15 hari nakok campur 2 hari 17. 17 datang darah tadi 20. Baru 37 masih dalam nifas. Nampak? Kalau tak belajar. Jadi dia kata okeylah tu, confirm lah. Dia tak semayang, dia tak apa kan. Lepas tu dia kata apa? Darah keluar. Lepas itu kemudian merah selama 50 hari. Maka bila 37 dia masih lagi keluar darah, dia teruskan. Sampai hari ke-60. Hari 61 baru dia mandi. Lepas tu baru dia kita istiadah. Maka inilah yang wajib belajar. Untuk yang ada dalam ni, kena sampaikan kepada tanggungan kita, iaitu anak dan juga menantu. Kalau ada menantu, cucu. Jadi kalau kes macam ni, walaupun baru 2 hari nifasnya 2 hari je yang. Maka lepas tu nakot 17 hari dia suci. Suci. Maksudnya dia kena puasa, dia kena solat. Jadi hari yang ke 17. Baru 17 hari. Senang cakap bayi tu baru 17 hari. Berapa umur bayi ni? 17 hari. Tapi mak dia dah datang haid. Nampak? Maka haid itu dia kena 15 hari. Bila hari ke-16, dia tengok masih lagi hitam. Maka dia kena mandi dan solat. Selepas itu, apa perlu dia buat? Dia dah kena istiadah. Bukan istiadah nifas, tapi istiadah haid. Ini yang kena faham. Istiadah haid. Jadi, bila istiadah haid, dia kena rujuk pasal dia tak boleh guna hukum tamyiz. Sebab darah hitam dia, darah kuat dia melebihi 15 hari. Jadi dia kena rujuk hukum adat. Iaitu ghairu muaizah. Jadi dalam ghairu muaizah ni, dia kata sama ada pernah haid ataupun dah. Maka kita assume lah dah. Kalau di Malaysia lah. Ini kalau cerita zaman-zaman dahulu. Perempuan belum haid pun dah dinikahi. Lepas itu disetubuhi, kalau Allah kata jadilah dia mengandung tanpa haid. Sebab mungkin telur dah matang baru nak haid, tapi dah mengandung. Jadi dia belum pernah kena haid, maka dia menjadi hukum mubtadah. Maka haidnya hanya
24 jam. Kalau 20 hari tadi, 24 jam. Maka 14 hari, dia kena qada balik solatnya. Waalaikumsalam. Ya, jadi hari ke-16 dia mandi. Selepas itu, kalau dia baru pertama kali, datang, belum pernah lah datang haid. Ya, maka dia kena haidnya 24 jam. Jadi 14 hari itu dia kena qada solatnya. Tapi kalau dia pernah haid, maka dia refer kepada berapa hari dia. Katalah sebelum mengandung, dia 6 hari. Maka hanya 6 hari je lah haidnya. Selebihnya adalah istiadah. Kita tengok pada graf. Ya, dalam graf dia kata apa yang? Jadi dia kata 2 hari darah nifas, nakok 15 hari, maka suci kerana dia telah bertukar kepada haid. Maka hitam 20 hari, merah 50 hari. Jadi 50, 60, 70. 70 hari itu dia istiadah. Kerana tak boleh dikira haid. Kerana 20 hari itu hitam semuanya. Dan 50 hari merah. Maka dikira sebagai haid kerana telah diselangi oleh suci 15 hari. Cuma ia telah mengalami istiadah dalam haid. Maka istiadah dalam haid kita comparekan kepada hukum haid. Hukum mustadah dalam haid sama ada mubtadah atau mubtadah. Mubtadah dah biasa kena, dah pernah kena haid. Mubtadah belum. Jadi kena tengok hukum itulah pula. Hukum pelajaran ke-7 ya. Kalau kita lupa, kita refer pelajaran ke-7. Iaitu mustadah haid. Kita tak boleh tadi ikut mustadah nifas. Ini kena faham. Sebab ada perbezaan nanti mustadah haid dengan mustadah nifas. Ya, jadi kalau kira logik, macam tak logik lagi tu. 2 hari nifas, dah 2 hari bersalin dah habis nifas. Bukan tak logik. Maka Saidina Fatimah Az-Zahra lagi lah nifas dia hanya 1 detik selazah. Kau kira diceritakan Sayyidah Fatimah lepas bersalin, ya, terus dia mandi wiladah berserta istiadah, berserta nifas. Lepas tu terus bila masuk waktu terus dia melakukan solat. Nampak? Kerana dia memang wanita suci, sebab tu dia panggil Az-Zahra, suci. Suci, dia tak ada haid. Ni Sayyidah Fatimah dia tak pernah kena haid. Dia sebab tu dia panggil Sayyidah Fatimah ni wanita surga. Dia tak pernah kena haid dan dia bersalin pun nifas dia itulah selazah. Selepas budak keluar, ujung kaki budak tu ada darah tertitik gitu, pap keluar, habis. Ya. Maka terus dia mandi. Jadi kalau kata 2 hari Ustazah, tak logik. Bukan kira logik ya. Maka dalam hukum ini mengikut hukum Allah, bukan ikut logik kita. Pantang ya. Ya, saya banyak kali cakap. Pantang, awak nak pantang, betul lah ya. Nombor 1, pantang bersama suami. Takkanlah baru hari ketiga, ya dah nakok, nak. Ya, kata orang belum pulih lagi budak keluar. Ya, pantang makan. Ya. Makan jangan yang gatal-gatal, makan kerang, makan kupang, ya. Makan yang sejuk-sejuk, semangka ke, kita pantang. Ya, makanlah ubat, jamu buat periuk, makanlah. Tak kisah. Cuma yang kena solat. Ya, jadi yang lain itu makanlah, pantanglah. Jangan kata orang buat kerja buat berat, mop lantai, basuh lampin budak tu bekas-bekas. Pampers tu pakai je pampers buang. Tak payah pakai dulu orang pakai cawat. Kena basuh taiknya contoh. Yang mop lantai yang tak payah. Ataupun kalau tak ada blender nak buat sambal belacan, suami nak makan tumbuk sambal belacan. Kelentang-kelentung. Ya jangan. Sebab kita belum kuat, belum ada tenaga. Itu je. Pantang zahiriah. Pantang anggota badan dia, ya, sampailah 40 hari ke, ya, tapi yang kat sini maksudnya solat. Maka kita dah tak ada nifas, kena solat, ya, yang tu jangan keliru, ya. Kadang orang keliru, sebab saya cakap macam ni, saya mengajarlah
ada rahsia lah tempatnya. Maka dia pun bertanya, ya Ustazah, dia kata, bukan ke pantang 40 hari? Lah, saya kata, pantang 40 hari tu orang Melayu. Nombor satu orang Jawa, pantang. Tetapi dalam solat, bila dah nakok, kena mandi. Ya ke? Dia kata, saya ingat, saya mengandung 4 kali. Habis tu, saya ingat saya memang berhenti darah hari ke-25. Ingatlah sebab 4 kali. Dia kata sama Ustazah, anak pertama sampailah anak keempat, saya memang 25 hari tu dah kering. Habis tu, tak mandi. Taklah, dia kata. Pasal mak saya kata pantang 40 hari. Jadi 25, 26 tu sehingga 40 tak semayang. Tak. Mesti pantang. Habis mandi. Tak. Mandi lah. Mandi. Tapi bukan mandi wajib. Mandi biasalah. Oh. Siapa yang ajar? Kan kalau ikut hukum lagi pula 60 hari kata dia. Ya. Jadi ini 40 hari lah ikut kita orang Melayu. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Jadi bila saya menerangkan, lah dia kata. Habis macam mana tu? Tak apalah saya kata, yang dah lepas biarlah berlalu. Ya, tapi kena qada solat. Ya, yang tak bertaubat. Kerana dosa ke Ustazah? Dosa. Kalau tak tahu kan tak dosa. Ya. Tak tahu tak dosa. Tapi ini belajar darah fardu ain. Jadi bila awak tak belajar, awak jahil. Jadi jangan cakap tak dosa. Dosa kerana awak tak belajar. Kalau awak belajar, awak tahu. Jadi saya kata tak apa. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi awak dah ikut pelajaran fiqh darah, maknanya itu awak dah kira tobat lah. Jadi awak tobat. Ya Allah, aku mohon ampun di atas kejahilan aku. Aku bertobat, ampunkan dosa aku. Kena tobat sebab kita dah buat salah. Lepas itu ganti solat itu. Ganti ya Ustazah, gantilah. Jadi hari ke-26 sampai hari 40, berapa hari tu? Berapa hari yang? 26, 3, 15 hari, betul? 20, 15 kan? Jadi saya kata 15 hari itu awak ganti. Jadi ada 4 kali beranak. 15, 15, 30. 15, 45, 15, 60 hari. Kira 2 bulan dah awak tak semayang. 60 hari awak ganti. Berat Ustazah, banyak tu. Ya. Ya, sebab ini ya awak dah taubat kena gantilah 60 hari. Tapi tak perlulah 60 hari tu awak ganti dalam masa 1 hari. Wajib segera tak. Ya. Jadi kalau awak dah tua tak sihat, buatlah 1 hari 1 kali adaan, 1 kali qadaan. Kalau mampu, buatlah 5 kali. Macam itulah. Ikutlah kemampuan. Ya. Sunat disegerakan, tetapi tidak wajib disegerakan. Okeylah dia kata kalau macam tu, semampu dia. Kalau dia sihat, bolehlah buat 5 kali. Jadi saya kata ditanda. Kata subuh, dia kata waktu pagi Ustazah lagi pun 2 rakaat, saya boleh buat banyak. 10 kali. Tanda 10 kali. Waktu zuhur dah penat, masak, ngemas, panas lagi. Saya mampu 2 kali. Tulis 2 kali saya kata. Ya, adakan jadual. Jadi biar habis. Ya, berapa kali itu? 60. Hari kali 5. 5 kali 6. 300 ya. 300 rakaat zuhur. 300 subuh. 300 asar. Jadi saya kata tanda. Kalau subuh itu dapat 10 kali 1 hari, tulis 10 kali. Dah tinggal 250. Zuhur cuma dapat 2 kali sebab penat, panas katakan. Ya, baru lepas masak kemar rumah 2 kali. Tulis 2. Oh gitu ya Ustazah. Ya, tapi kalau nak buatlah cantik semua kan. Ada orang dia buat skalaru. Subuh tu dia buat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Rolling 1. Boleh. Nak buat subuh aja. Boleh. Jadi tapi cuma direkodkan. Jadi ada
dia hutang 300 rakaat. Setiap waktulah, subuh 300, asar 300, maghrib 300. Ya, yang macam tu. Jadi ini yang kita kena faham. Ya. Jadi kalau kat sini dia 2 hari. Dia tak solat, nunggu 40 hari. Oh, lagi banyak hutang dia. 38 hari. Ya, macam tu. Jadi mengikut hukum, apabila nakak, wajib mandi dan solat. Kalau waktu itu waktu Ramadan, wajib puasa. Dia macam tu. Ya. Jadi kalau keluar balik, kita akan tengok. Berhenti, kita akan tengok sama ada dia nakak suci atau nakak nifas. Macam tu. Okey, boleh ya? Faham ya? Okey, kita berpindah kepada hukum contoh ketiga. Okey. Contoh ketiga, jika ia melihat darah perang selepas bersalin selama 20 hari. Perang. Bersalin aja perang 20 hari. Ya. Kemudian darah itu selama 40 hari. Kemudian merah 20 hari. Maka dua darah yang pertama itu adalah nifas. Kerana mustahil dihukumkan istiadah. Ini pula masalah lain. Masalah tiga ni, ya, kalau ikut pada muaizah, yang perang itu bukan nifas. Kerana dia darah lemah. Maka yang hitam itu adalah nifas kerana dia kuat. Tapi ditengok, dia perang itu 20 hari. Kalau kita kira di perang itu sebagai istiadah, maka tiada langsung nifas baginya. Kerana 15 hari itu kan tempoh pertukaran nifas kepada haid. Jadi dalam kes ini, walaupun hukum muaizah, tetapi dia berlainan dengan kes haid. Nampak? Jadi perang 20 hari itu, ia tetap dikira nifas. Kerana selepas itu hitam 40 hari. Maka perempuan ini didatangi nifas ngam 60 hari. Jelas sayang? Sebab perang itu tidak boleh dikira. Ini dalam nifas. Haid lain. Haid boleh datang tengah-tengah. Kalau kes haid, yang perang itu bukan haid. Maka bermula hitam tu baru haid. Kalau haid. Tapi nifas tak. Sebab kalau perang itu dikira sebagai istiadah, maka perempuan ini langsung tiada nifasnya. Maka terus kepada istiadah pula, haid. Ya? Jadi itu sebabnya. Ya? Jadi dia kata manakala darah merah pula dihukum sebagai istiadah atau suci. Ya, kita tengok graf dia. Untuk nak lebih faham, kita tengok graf. Ya? Jadi graf dia 20 hari perang, 40 hari hitam, 20 hari merah. Maka kita campurkan semua. 20, 40, 20, 80. Jadi confirm dia telah melepasi maksimum nifas. Maka kita tengok mana yang tak melepasi. 20 dengan 40. Maka 20 dengan 40 ngam 60. Maka itu adalah nifas walaupun dia bermula dengan darah lemah. Ya, nampak catatan. Tidak boleh hitam saja dihukum sebagai nifas dan perang dihukum sebagai suci, iaitu istiadah, kerana menyalahi syarat nifas, iaitu tidak boleh dipisahkan oleh suci 15 hari. Jadi itu sebab dia. Ya, sebabnya. Okey, jelas ya yang? Dia berbeza dengan haid. Sebab tu saya kata hukum nifas kena tahu sebab dia takkan sama nanti dengan hukum haid. Okey, kita teruskan kepada contoh keempat. Jika ia melihat darah merah selepas bersalin 15 hari. Kemudian hitam 40 hari. Kemudian merah atau perang keluar berterusan melebihi 60 hari. Maka dua darah yang pertama iaitu 15 hari merah dan 40 hari hitam adalah nifas. Kerana alasan yang sama macam kat atas tadi. Ya? Manakala darah selepasnya dihukumkan sebagai suci atau istiadah. Ya, suci itu maksudnya istiadah. Ya, jadi kat sini sama 15 hari merah, ya, 40 hari hitam. Maka merah.
darah lemah juga. Tapi sebab dia 15 hari, maka kena kira juga sebagai nifas. Ya? Okey. Jadi contoh kelima pula. Jika ia melihat darah hitam selepas bersalin, kemudian darah merah, kemudian darah kuning, keluar berterusan 60 hari, maka hukum istiadah wanita itu sama seperti hukum wanita yang melihat darah kuat, kemudian lemah, kemudian terlebih lemah. Ya, hukumnya ialah darah kuat dan darah lemah adalah nifas dengan syarat jumlah keseluruhan kedua-dua darah itu tidak melebihi 60 hari. Manakala darah selain itu dihukum sebagai suci, maka dalam contoh ini nifasnya adalah darah hitam dan merah kerana jumlah kedua-duanya tidak melebihi 60 hari dan darah selain itu adalah istiadah. Nampak? Kita tengok contoh. Contoh, ya, 40 hari hitam. Dah confirm dah nifas sebab darah kuat. Lepas itu 10 hari merah. Masih nifas kerana 40 campur 10, 60. 50. Masih kurang lagi had maksimum 60. Maka nifas. Selepas itu, kuning tadi 15 hari. Maka menjadi 65. Maka tentulah kuning itu istiadah. Tapi kalau kuning tadi itu 10 hari, maka ngam-ngam ke semua darah itu. Daripada hitam, merah dan kuning adalah nifas. Jika kuning itu hanya 10 hari. Faham ya yang? Jadi walaupun darah itu makin lemah, tetapi kalau masih dalam lingkungan had maksimumnya, maka dia tetap nifas. Tapi oleh kerana kuning tadi sudah over, sudah 65, maka dengan itu dia berhenti pada 50 hari, iaitu pada merah. Boleh faham ya yang? Ni kena tengok. Jadi tak boleh macam ni. Ada orang ambil macam ni yang. Sebab dia tak belajar, dia kata maksimum maksimum nifas tu 60 hari, jadi dia ambil 40 hari hitam. Lepas tu 10 hari merah. Lepas itu 15 hari tu kan, dia ambil 10 hari. Jadi 40 hitam, 10 merah, 10 kuning. Dia kata itu itu nifas. Jadi yang istiadah 5 hari je. Kerana dia kata maksimum nifas itu 60 hari. Jadi dia kata betul lah tu, aku dah ambil 60 hari nifas. Baki 5 hari itu adalah istiadah. Salah. Tetapi dari segi praktikalnya begitu. Saya terangkan. Tidak yang tak nampak awak. Ni yang pakai lucut. Ingat ya yang permulaan hitam 40, ya, nifas. Lepas tu merah 10, ya, nifas. Lepas tu dia turun pada kuning. Masih belum sampai 60, ya, asalnya nifas. Faham ya? Jadi dia tetap tak sembahyang. Tetapi yang bertukar menjadi istiadah apabila dia over, masuk 61. Pada masa itu, apabila darah itu masih tidak berhenti, mencapai pada 1440 jam, apa dia perlu buat? Mandi wajib. Saja aku mandi, wajib yang difadukan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Maka betul lah selepas itu istiadah. Tapi dia kena review balik. Dia kena review, maka dia tengok, oh hitam aku 40, merah aku 10, kuning aku ini 10. Maka kuning aku 10 ini berterusan sehingga melebihi 60. Maka awal kuning itu pada hari 51. Betul? Kan 40 campur 10, 50. Jadi dia kata pertukaran warna kuning itu pada hari ke-51. Jadi dia kata maka aku punya nifas sampai hari ke-50. 51 itu dah mula istiadah. Jadi apa dia perlu buat? Qadha solat dia daripada hari ke-51 sampai 60. Asalnya dia memang kira nifas. Ya, bukannya bila bertukar, ya, bila kita belajar kat sini praktikalnya tau. Ini dari segi hukumnya. Saya dah bagi tahu kita tahu istiadah apabila telah berlaku. Jadi belum berlaku, kita memang assume dia nifas. Ya. Saya ulang lagi sekali. Maka 40 hari itu hitam.
ya nifas. 10 hari merah, ya nifas. Selepas itu hari ke-51 sampai hari ke-60 kuning. Maka kita tak boleh assume dia sebagai istiadah. Kerana ada lagi 10 hari. Maka kita kena juga tak solat. Ini yang kadang kesilapannya berlaku di sini. Kebanyakannya dia kata ada juga kadang-kadang ustaz atau ustazah yang tak berapa mahir tentang ini. Dia kata okey, sampai 60 hari kita ambil dia sebagai nifas. Selebihnya itu istiadah. Kalau dia terang untuk yang itu betul. Pada pasal kita tak tahu takdir Allah. Ya, jadi bila masuk hari yang ke-61 wajib mandi dan solat. Tetapi adakah nifas kita berhenti pada 60? Tidak. Ini yang silap. Ya, dia orang silap, dia kata tengok sampai 60 kira nifas, bakinya istiadah. Betul dari segi praktikal nak mandi. Faham tak? Nak mandi. Bila masuk je 61 wajib mandi. Kerana kita dah tahu kita istiadah. Tetapi adakah kita kira nifas kita 60? Tidak. Ini yang kena faham. Kena review balik di mana nifas kita. Jadi sebab dia ini hukum tamyiz, maka nifas dia hari ke-51 iaitu hari pertama darah makin lemah. Iaitu darah kuning. Faham ya yang? Tapi praktikal dia memang kita kena dulu sampai kepada 60. Sebab kalau kuning itu 10 hari, ngam-ngam 10 hari, maka sampai aja kepada 60 hari, dia stop. Maka kesemua itu nifas. Faham? Tetapi yang kuning itu over. Bila dia over, maka perempuan ni istiadah. Maka tak boleh kita kata nifasnya 60 hari waktu maksimum. Kita kena rujuk kepada hukum istiadah. Faham ya yang? Praktikalnya memang sampai 60. Faham tak faham? Tak boleh kita kata, oh kuning hari ke-51 kita mandi, kita solat. Tak boleh. Yang ini betul. Tapi yang tak betulnya itu dimatikan nifas itu kepada 60 hari. Dimatikan. Itu yang tak betul. Jadi yang betulnya nifas kat mana? Rujuk pada hukum mustadah. Jadi dalam hukum ini, contoh kelima, kita review pada hukum mustadah, maka perempuan ini hanya nifasnya 50 hari. Hari yang ke-51 itu sebab dia straight. Tak ada stop kepada kuning, iaitu 65 hari, maka bermulanya istiadahnya pada hari ke-51. Jadi apa yang perlu dia buat sayang? Hari ke-60 dia mandi. Wajib. Selepas itu dia kena qadha solat daripada 51 sehingga 60. Dia kena qadha solat sebab tadi dia tinggalkan. Kerana dia fikir dia masih nifas. Dia tak tahu pun, tak jangka pun dia nak ditimpa istiadah. Jelas ya? Adakah berdosa? Tidak. Memang itulah. Memang itulah jalan ceritanya. Dia kena tunggu sampai 60. Jalan ceritanya. Tapi tidak boleh dikata nifasnya itu 60 hari. Yang kuning tadi ada 15, dia ambil 10. Jadikan nifas 5 hari istiadah. Itu yang salah. Jelas tak? Ni kena jelas. Ya? Dia kena jelas kat sini. Maka perempuan ini ditimpa nifas hanya 50 hari. Maka yang 10 hari tadi dia dah tak solat. Ya, kerana dia menyangka itu nifas. Tak salah. Sebab mana kita tahu? Itu kan semua takdir Allah, ketentuan Allah. Bukan malaikat ada bisik kat telinga kita. Intan, kata malaikat. Engkau ni kan darah kuning ni 15 hari, Intan. Maka engkau kena istiadah. Kau pergilah mandi solat. Ya, Intan. Takut kalau macam tu kat telinga Intan, pengsan, Intan. Dah sapu pula, kata dia beritahu. Ya, betul tak? Betul tak, Dan? Betul, Ustazah. Mau saya pengsan. Pengsan kau ya? Ya, jadi macam itu. Sebab tu kena belajar.
Kalau kau ya Intan, istiadah haid ke istiadah nifas, ada yang beritahu, tak payah belajar Tan. Tak payah belajar. Sebab ada yang beritahu. Buat apa belajar? Betul tak Tan? Tapi Saya yang takut. ajar orang nanti Ustazah. Apa? Nanti saya yang ajar orang. Tapi tak ada ajar orang. Tak tahu. Kau tak tahu sebab apa kata, kenapa awak tahu tu istiadah? Aku ada diberitahu. Maka aku tak pandai ajar orang. Kan? Tapi selamat. Tapi mana ada yang kalau ada, Wallahuakbar, nikmat Allah tu. Tapi aku takut nikmat Allah tu, tengok-tengok Intan dah pengsan. Tengok kenapa pula kata mak dia kalau dia dalam nifas ya, budak ni meroyan Intan ni tak makan apa dah dah jadi pengsan. Ya yang? Maka tak pernah berlaku. Ya yang? Jadi kerana tak pernah berlaku, maka wajib fardu ain belajar. Boleh? Faham ya yang? Saya buat lawak je, kurangkan stres. Ya yang? Jadi faham ya? Memang kena tunggu. Sama ada haid, kena tunggu 15 hari. Sama ada nifas, kena tunggu 60 hari. Selepas itu, kita kena review dan qada balik solat yang kita dah tinggalkan kerana asalnya kita assume, kita jangka, kita fikir dia adalah nifas. Ya, jadi jangan kata, 60 hari nifas, maka hari ke-61 tu aku mandi solat, aku tak payah bayar solat yang lebihnya. Jelas yang? Macam tu. Okey, kita terus lagi pada contoh ke-6. Ni semua contoh-contoh je ni. Biar faham. Jadi contoh ke-6, jika ia melihat darah merah selepas bersalin 10 hari. Kemudian hitam 30 hari. Kemudian kuning 30 hari. Maka wanita ini seorang muaizah. Ini baru boleh kira yang depan 10 hari itu sebagai istiadah. Ya. Oleh itu kita menghukumkannya berdasarkan tamyiz. Jadi nifas 30 hari hitam sahaja. Manakala darah merah sebelum dan darah kuning selepasnya adalah istiadah. Ataupun suci. Nampak? Yang tadi tak boleh. Yang tadi kenapa yang 15 hari merah kena kira nifas? 20 hari perang kena kira nifas. Dah tahu kan? Sebab nanti dia takkan ada nifas. Jadi kat sini dia merah 10 hari. Maka dikira istiadah kerana keluar balik darah hari yang ke-11 masih nifas. Faham ya? Jadi dia tak ada gap. Kalau darah lemah keluar 15 hari, dia ada gap. Kalau dikira. Sebab itu dia kena dicampurkan. Tapi ini darah merahnya lemah 10 hari, lepas tu hitam kuat 20 hari. Maka ini kita ambil hukum tamyiz, iaitu darah kuat adalah haid atau darah kuat adalah nifas. Darah lemah adalah istiadah. Maka terjadilah hukum ini, iaitu 10 hari merah suci istiadah, 30 hari hitam nifas, 30 hari kuning istiadah. Ya. Hitam saja dihukum sebagai nifas kerana terpisah dengan merah yang dihukum sebagai suci, iaitu kurang 15 hari. Boleh fahamnya yang? Jadi kat sini ya, kan nampak perbezaan hukum haid dan hukum nifas ya. Jadi kalau darah lemah itu permulaan. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat saya nak bagi faham, melebihi 60 hari. Tapi sayang, dengar sini. Kalau darah itu bermula dengan merah jambu, contoh, lepas itu naik kepada merah, lepas itu naik kepada merun, lepas itu naik kepada hitam. Tetapi dicampurkan darah merah jambu, merah merun dan hitam ngam-ngam 60 hari. Maka kesemuanya itu nifas. Walaupun lemah, makin kuat, makin kuat. Faham ya yang? Faham tak? Kerana apa nifas? Sebab had nifas itu 60 hari. Jadi kalau dia bermula daripada lemah,
tapi lepas tu gelap-gelap, asalkan tidak melebihi 60 hari, maka perempuan itu tidak ditimpa istiadah nifas. Maka kesemua itu nifas. Tapi dekat sini, kenapa dia dikira sebagai merah itu istiadah? Kerana dicampurkan, kau tengoklah. Ya, 10 hari campur 30. 40. Campur lagi 30. 70. Maka melebihi 60 hari. Ya, jadi kita menggunakan hukum yang kuat itu nifas, yang lemah itu istiadah. Boleh faham ya yang? Harap boleh faham contoh. Nanti ada masa kita boleh tengok sikit-sikit lah saya bawa contoh daripada kitab Maulana. Kalau masa tu tak ada kitab pun tak apa. Saya ambil contoh lagi supaya Maulana Mansur, supaya nanti kita nak bagi faham lah selepas habis ini. Saya akan bawa sikit lah kitab itu. Ya? Jadi kitab tu pun saya tak ambil yang jilid 1000 buku surat. Saya ambil yang ini saja. Yang ini, yang awal. Tak sampailah. Jadi ya, nanti untuk ini kata orang kerja sebagai memahirkan. Ya, hanya ada dalam 300 muka surat. 300 lebih. Jadi ini sebagai memahirkan. Supaya ya, nanti yang betul-betul fokus untuk belajar, lepas ini dia dah insya-Allah dia dah mahir dan pakar, dan saya yakin dia boleh jadi pengajar pelapis kepada saya. Ya, yang insya-Allah. Ya, sebab tak ramai orang yang mahir darah ini. Jadi ya, kalau ada pelapis tu alhamdulillah, kerana ya umur saya pun dah 60 lebih, mana tahu ya Allah jemput nanti kurang-kurang ya, sekurang-kurang 1 atau 2 orang anak murid saya boleh menjadi ya pengajar, menyampaikan ilmu ini. Ya, itu harapan saya. Tapi kita nanti akan mahirkan dengan kitab Maulana tadilah, sebab kat situ dia banyak contoh. Jadi salah satu kita nak mahirkan hukum ni dengan contoh-contoh. Ya yang? Jadi dalam penyelesaian masalah. Sebab tu Maulana Mansur merekodkan semua contoh-contoh itu sehingga jilid 2 dah nak coming jilid 3. Okey. Jadi selepas itu. Ya. Mana pula angin tiup. Okey. Contoh ke-6 tadi kan? Okey, sekarang habis contoh ke-6. Ya yang? InsyaAllah. Mudah-mudahan ya. Ya, jadi sekarang ini kita masuk kepada contoh ke-6. Tengok jam berapa. Takut nanti ambil pula waktu cikgu. Ada lagi. Ada lagi 10 minit kalau jam saya. Ya. Jadi kita boleh ambil permulaan ya. Contoh ke-6. Contoh kedua. Tadi hukum ya mubtadah muaizah. Sekarang hukum kedua mubtadah ghairu muaizah. Mubtadah ghairu muaizah. Ya yang iaitu kita tengok apa maknanya wanita yang tidak pernah mengalami nifas. Manakala maksud ghairu muaizah ialah wanita yang melihat darah keluar cuma satu sifat dan tidak memenuhi syarat tamyiz, iaitu darah kuat melebihi tempoh 60 hari. Maka dalam nifas, dia kena 60 hari lah. Kalau dalam haid, 15 hari. Jadi ini perempuan yang pertama kali dikenakan nifas. Atau senang cakap, baru pertama kali bersalin. Tak ada berlaku keguguran. Contoh. Maka, dia dikatakan mubtadah. Cuma yang pertama tadi mubtadah muaizah kerana ada sifat darah mengikut hukum tamyiz. Sekarang ini dia tak ada sifat darah. Dalam tamyiz tak kena. Ada yang kena 4 hukum tamyiz tu 1 pun tak sangkut. Maka dia ada 1 warna darah. Kalau hitam-hitam lah sampai lebih 60 hari. Kalau kuning-kuning lah. Ya, dia tak ada warna darah. Maka hukum perempuan ini ya senang aja. Sedetik itulah nifasnya. Ini lagi nak kena jaga. Ya yang? Jadi nak kena jaga kalau yang tadi ya 2 hari pun orang tak boleh terima.
2 hari datang nifas, lepas tu nakok 15 hari ya. Tan, orang pun tak boleh terima tan oi. 2 hari ustazah, jalan pun tak kuat. Kau kena mandi, kena semayang. Kan 60 hari. Ini saya dah biasa. Apa kata biasa yang normal. Soalan ini disoal kepada saya. Dah tak heran. Jadi bila soalan ini keluar, saya dapat confirmkan orang ini memang kekurangan ilmu bab darah. Lagi pula ini tanoi. Beranak kali pertama. Kena istiadah. 61 hari tan. Lepas tu bila ditanya dengan ustaz atau ustazah yang mahir, kata istifas awak sedetik, selakzah. Lagi dia tak boleh terima tan. Ngamuk dia. Tak boleh terima. Impossible. Ini sesat. Ini ustaz ni salah. Ini ustazah ni salah. Refer dekat orang-orang. Kena refer dengan ustaz atau ustazah yang kurang mahir. Maka dia kata, ikutlah 60 hari itu adalah nifas awak. Yang ini aku terima. Yang dia kata 60 hari itu nifas, bakinya tu istiadah. Yang tu dia terima. Kata Jawanya, ya kono karep kuih. Saya dah lepas tanggungjawab. Ya, ustaz atau ustazah yang kurang ilmunya menyatakan begitu, dia tanggung dosanya. Kerana 60 hari dia tak qada solat. Karep kuih kata Jawanya, sopo sing Jawa nang kene karep kuih. Kawus. Nanti di akhirat kawus. Kena tanya dengan Allah pun nak jawab apa. Yang lagi ya, karepmu. Yalah karepmu. You waste karep kuih. Yang kawus kata Jawanya. Nanti dekat akhirat, kenapa kawus dekat akhirat nanti ditanya oleh Allah nak jawab apa. Ya, yang jadi ini juga saya beritahu yang sedetik. Memang kalau ikut logik tak boleh terima yang. Bayangkan ya, selepas 60 hari kena qada solat 60 hari. Tak faham ustazah Jawa, kata Melayunya padan muka kau. Tu kawus. Besok dekat akhirat Allah tanya, kenapa engkau tak percaya yang apa tu, engkau punya nifas itu hanya satu lakzah. Ya, kau kena qada 60 hari solat pasal kau tak percaya. Sebab kau kurang ilmunya. Lepas tu tak mau percaya. Ini betul-betul jahil murakab. Lepas tu pergi refer dengan ustaz-ustazah yang lain yang pun tak mahir darah. Dia pun kata, iyalah kan maksimum darah itu 60 hari. Maka dia sukalah sebab itu kena dengan nafsunya. 60 hari. Ya. Jadi kawus. Kawus ni padan muka. Faham tak? Tu Jawa. Karep tu apa maksudnya? Lantak engkau lah. Lantak engkau lah, suka tingkau lah. Kalau itu kepercayaan engkau. Kadang-kadang orang tak boleh terima yang betul. Saya cakap ini berdasarkan pengalaman. Iyalah, dia tak pernah dengar. Dia tak pernah dengar kata dia apa tu nifas tu satu lakzah. Tak pernah dengar. Hari-hari keluar darah sampai 61 hari darah. Dia kata tiba-tiba dihukumkan aku kena nifas 1 saat. Maka kena qada 60 hari solat. Masya Allah, tabarakallah. Maka dia kata sepatutnya 60 hari. Sebab darah itu 60 hari. Ini yang kena belajar yang. Ya. Ini yang kena tahu. Maka darahnya hanya selakzah, sesaat. Itulah darahnya. Yang lain itu dikira istiadah. Tapi yang tadi, yang pertama tadi, dikira ada 30 hari, ada 40 hari, ada 60 hari. Nifasnya kerana dia boleh dikenakan hukum tamyiz. Kerana darahnya tadi. Nampak? Ini yang kalau darah tadi bertukar-tukar warna, kena semak yang. Jangan kata orang kotek tu ambil buang, ambil buang, ambil buang. Jangan. Jadi yang bila buka kotek tu nak salin, tengok. Walaupun dihukumkan, ya, dihukumkan hitam, walaupun darah awak merah semua, tapi hitam tu adalah seketul, 2 ketul.
Kecil aja. Ataupun awak tengok ada hitam tu macam rambut aja. Celah-celah tu. Tetap dikira itu hitam. Nampak? Itu yang saya belajar daripada guru saya. Walaupun ya, sebab itu jangan terus buang. Bila kotek tu nak salin, kau tengok. Merah. Okey, merah. Kau tengok. Kecuit-cuit ke sikit, tak nak dengan tangan, ambillah congkil gigi, cuit-cuit tengok. Ada tak hitam? Ada tak hitam 1 dot, 2 dot? Contoh. Maka kalau masih ada hitam, walaupun 1 dot, 2 dot, itu tetap dikira hitam. Sebab ini nanti semua ada hukum. Faham tak? Jangan kita kata dah tukar itu merah. Jangan. Tak boleh. Faham ya? Jadi, kalau merah, kita tengok ada tak darah coklat. Contoh. Kalau katalah kita tengok ya, coklat, lepas tu dia tukar merah. Kita tengok, adalah 1 dot, 2 dot, ataupun apa, kita tengok adalah setitik 2 warna coklat. Maka itu kita kata coklat. Begitu cara mengira dia. Walaupun kita tengok darah itu kuning. Kuning yang terang tu lah. Macam kuning apa, baju sami, kuning. Tapi kita tengok ada 1, 2, 3, 1, 2 dot merah. Maka kita masih hukumkan dia merah. Fahamnya yang? Ini dalam mencatat warna darah. Kerana ini nanti memainkan peranan. Nak tahu berapa hari nanti awak punya nifas. Atau kalau haid, berapa hari awak punya haid. Ya tolong, jangan ambil mudah tentang mencatat warna darah. Sebab itu bila kotek ditengok. Apa nak geli yang darah kita sendiri. Busuk pun darah kan. Sebab ada hukum. Ya yang ada hukum kat situ. Ya jangan kata gelilah, I tak tengok lah darah I lucut aja kotek terus I gulung buang baku sampah. Itu yang tak boleh. Kerana kita tak tahu in future. Adakah kita akan berhenti sebelum 60 hari? Ya, kalau kata Ustazah saya beranak 4, tak pernah pun sampai 60 hari Ustazah. 25 hari dah berhenti, contoh macam tu. Alhamdulillah, awak tak kena istiadah. Tetapi sekurang-kurangnya kita dah standby, berjaga-jaga. Jadi kalau kena, rekod dah ada. Jelas ya yang? Macam tu. Jadi kat sini dia kata apa? Jika ia pernah mengalami haid mubtadah, maka ia dihukumkan sebagai suci selepas sesaat selama tempoh adat sucinya daripada haid. Kemudian dihukum sebagai haid selama tempoh sucinya. Jadi macam ni yang. Macam ni. Tadi ya awak tengok. Saya nak terangkan. Okey. Ini aja. Tandakan kat sini ya. Saya terangkan lebih kurang. Nanti saya akan sambung. Tak naklah asyik ambil waktu orang. Kesian. Ya. Jadi, okey, kita stop sampai sini. Tapi cuma saya nak terangkan sikit. Perempuan yang ditimpa 61 hari. Contoh. 1 warna darah. 61 hari, 1 warna darah. Tetapi perempuan ini baru pertama kali kena nifas. Jadi, nifasnya adalah 1 saat. Tapi, selepas itu dikira nakok. Maka adakah 60 hari itu semuanya istiadah? Tidak, Intan. Tidak. Kenapa tidak? Kita rujuk kepada hukum yang kedua. Iaitu, apabila nakok lebih 15 hari, hari yang ke-16 dikira apa Tan? Dikira haid. Haid, Ustazah. Dikira haid. Nampak tak Emma? Haid. Faham tak? Sebab satu lakzah selepas itu semua dikira suci kan? Maka dikira suci itu nakok ada pada hari yang suci hari yang ke-16. Maka dah bertukar bukan nifas lagi. Haid. Nampak? Jadi nanti ada kira-kira dia. Jadi lepas itu hari ke-16 haid. Kalau perempuan ini ya ada dulu sebelum mengandung haid, maka tu dia kata tadi kena balikkan hukum haid. Berapa biasanya dia haid? Ya, katalah dia biasa haid 6 hari. Maka hari ke-16, 17, 18, 19, 20, 21 itu haid.
Nampak? Lagi payah, lagi poning kepada Dan kan. Jadi nanti kita akan sambung minggu depan, saya akan terangkan. Cuma hari ini saya nak bagi dalam kepala, setkan minda, kalau kena satu darah pertama kali bersalin 61 hari contoh, 1 saat itu nifas, selebihnya bukan totally istiadah. Maka dalam itu ada bercampur dengan haid. Macam mana? Nanti saya akan kira. Kalau saya kira ni memang tak dan. Ambil masa mungkin paling cepat pun 15 minit. Ya, boleh. Pegang aja macam tu dulu. Ya, kerana bila kata tadi istiadah, maka dipanggil suci. Betul tak? Betul tak betul? Maka dia ada suci 15 hari kan? Sebab 60 hari. Dia suci. Maka ada gap 15 hari. Boleh Ustazah, InsyaAllah. Boleh. Biar pegang persoalan itu dan jangan ponting minggu depan kalau untuk tahu. Tapi tak apa. Orang yang ponting kata apa, tak apa. Ada rakaman terpulang. Ya, janji kena tengok. Boleh? Ya. Jadi kita berhenti kat sini yang. Kita bagi laluan kepada Ustazah selepas ini. InsyaAllah. Tak sama Ustazah rakaman dengan live. Tak sama rakaman dengan live kelas. Memang kalau keberkatan memang kena. Sebab tu paling berkat menghadap guru pertama. Kedua online macam ni pun masih menghadap guru. Barakah dia. Ya memang tak sama. Kalau rakaman itu dia kata ada setengah ustaz mengatakan, ya, Baba kata mengatakan kita tak bertalaki. Itu hanya kita tengok belajar. Ya. Jadi kalau menghadap guru macam ini, dia kata nak faham ke apa, dikira. Ya macam tu. Tapi itu terpulang masing-masing. Ya, yang cuma kata orang jangan sampai dekat akhirat besok, kita kena inquiry dengan Allah. Dan saya juga ada ilmu kalau tak menyampaikan pun, Allah akan inquiry. Kenapa kamu simpan ilmu kamu? Kenapa kamu sembunyikan? Jadi insyaAllah saya dah tunaikan. Ya, dengan jalan macam ini pun dah sampaikan. Ni Google ada, YouTube ada, ya, Facebook ada. Apa lagi nak? Semua ada. Ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ya bawah admin Gema Nur Iman, Allah barakati usaha anda. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati, ya, Allah redha dengan kita semua, dan mudah-mudahan dengan redha Allah, Allah merahmati kita, dan dengan rahmat Allah mudah-mudahan kita dimasukkan dalam syurga dan menjadi ahli syurga. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Ya. Jadi saya berundur diri dahulu. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah, cucuri rahmatmu, barakahmu dalam pertemuan kami pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon kepadamu, ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari pada malam ini, ya Allah, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon kepadamu, ya Allah, jadikan perpisahan kami pada malam ini, ya Allah, perpisahan yang kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Saya minta maaf banyak yang atas apa-apa kata-kata saya, ya, yang menyebabkan semua berkecil hati, ya, itu kelemahan saya, kesalahan saya, ya, sebagai seorang insan.
maka yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayang semua.